Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21. Muka surat 120 bawah sekali. Masalah dia kata orang kafir musyrikin yang mati di perang Badar itu 70 dan yang ditawan juga 70. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cerita perang Badar. Semua orang familiar dengan perkataan Badar ni. Semua orang familiar. Saya dulu belajar College Islam Kelang. Di College Islam ada satu badan, dia panggil Badar. Badar short form kepada Badan Dakwah dan Rohani College Islam Kelang. Badar. Asal daripada nama apa? Nama Perang Badar. Pasal perang tu dipanggil Perang Badar kerana di lokasi berlaku perang itu ada satu telaga. Tuan-tuan orang Arab, telaga ni satu benda yang sangat berharga sebab dia duduk negeri tak ada air. Bila ada telaga, bila ada wadi, kawasan yang ada air, itu satu kurnia Allah kepada mereka. Sama macam kita daripada Madinah, kita nak mai ke Mekah, nak buat umrah ke, nak buat haji ke apa ke semua, kita akan singgah di satu tempat nama Bir Ali ataupun Abyar Ali. Bir tu daripada perkataan bi'run. Bi'run makna dia telaga. Abyar plural dia, telaga-telaga. Orang Arab, telaga ni important dalam hidup mereka. So yang kata perang Badar ini, ada satu orang nama dia Badar. Dia korek telaga di situ. Dinamakan tempat itu Badar. Berlaku perang di situ, dinama Perang Badar. That's it. Itu asal cerita dia. Berlaku hari Jumaat. Perang Badar ni adalah perang pertama yang terpaksa dilalui oleh umat Islam. Padahal Islam masih lagi sikit, minority pada masa itu. Dia berlaku pada hari Jumaat 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Nabi baru 2 tahun, tahun yang kedua masuk ke Madinah. Jadi perang ni. Jadi pula 17 Ramadan tengah puasa. Bila difardukan puasa ke atas umat Islam bila? Bulan Syaban tahun 2 Hijrah. Maknanya Syaban Ramadan. Bulan Syaban difardukan puasa, bulan Ramadan sudah jadi perang. Perang dalam bulan puasa. Sudahlah perang itu perang pertama, berlaku pula dalam bulan puasa. Umat Islam pula sikit, minority pada masa itu. Dahsyat, getir yang terpaksa dilalui oleh Nabi dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Perang Badar di antara perang yang Allah sebut dalam Quran. Bukan semua perang yang jadi Allah sebut dalam Quran, tapi Badar di antaranya, Hunain di antaranya. Ada beberapa perang sahaja yang Allah sebut dalam Quran. Dalam surah Ali Imran ayat 1, 2, 3. Tuhan kata, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adhillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Allah sebut dalam ayat tu, dan sesungguhnya Allah sudah tolong kamu ketika perang Badar. Perang Badar ni Allah masuk campur, Allah tolong Nabi dan para sahabat Nabi dalam perang Badar. Siapa kata? Allah sebut benda ni dalam Quran. Kata Allah tolong Nabi dan para sahabat Nabi. Wa antum adhillah. Pasal hampa pada masa tu dalam keadaan lemah, dalam keadaan hina. Pasal apa kata para sahabat pada masa tu lemah? Pasal apa? Pasal bilangan tentera Islam 313 orang. Ada riwayat kata 310. Daripada 313 orang itu, 82 muhajirin dan 231 sahabat Ansar, orang Madinah. Mereka ni lawan dengan musuh seramai 1000 orang. Musuh dah ada 1000 orang. 300 orang nak lawan 1000 orang dengan segala kekurangan yang ada. Azan ke? Dah. 1000 orang lawan dengan 300 orang. Macam mana? 300 pula, 300 yang serba kekurangan. Kuda ada 2 ekor aja dalam perang Badar. Tentera Islam ada kuda 2 ekor.
dan mempunyai unta 70 ekor untuk carry segala barang keperluan dan di samping naik dan sebagainya. Hak lain berjalan kaki. Nak pergi lawan dengan 1000 orang yang kelengkapan dia, Allahu Akbar, Tuhan saja yang mengetahui. Ini perang Badar. Dan akhirnya dalam Sahih Al-Bukhari kata, Quraisy mati 70 orang, kena tawan 70 orang. 70 orang yang mati itu tangan Sayyidina Ali bin Abi Talib saja 18 orang. Dia saja bunuh 18 orang. Ni yang kata Ali bin Abi Talib ni. Tangan dia saja 18 orang mati. Di pihak Islam 14 orang yang mati syahid. Tuan-tuan, ini sejarah yang kita kena tahu. Sampai hari ini perang Badar ni selain dia dipanggil Ghazwatu Badrin, perang Badar, dia juga dipanggil sebagai Badar Al-Kubra, dipanggil. Perang Badar yang besar. Besar ujian kepada Nabi dan kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada orang dia jenis otak dia jenis suka fikir macam-macam. Kan? Macam baru ni saya kuliah di Taman Brown. Satu orang mai tanya lepas habis kuliah. Ustaz, saya kena duduk terfikir. Saya kata apa dia, apa siapa? Dan dia kata syurga neraka ni ada tak lagi? Dia fikir benda aku tu kan. Oh, saya kata ada dah. Mana kita tahu kata ada? Ada orang dia jenis macam ni kan. Kita dah duduk baca tu, kita tak kisahlah benda tu. Tapi ada orang dia nak kata dia ni kritis ke ataupun dia apa tak tahu. Dia kata syurga neraka ni bertitik saya ada lagi bertitik. Saya kata ada lah. Apa bukti? Kata ada. Kita duduk baca surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung ababil ni dia bawa batu-batu dari neraka sijil. Kalau neraka tak ada, mana burung ni nak pergi ambil batu tu main duk lepak? Maka ada lah. Oh betul tak no? Memang betul. Saya pula duk balik 2 hari tak ada orang duk fikir benda macam ni kan. Syurga. Dia tanya syurga pula lah kan. Dia macam tu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita ada benda kita disuruh fikir, kita fikir hal tu. Hal benda kita tak disuruh fikir, tak fikir. Sayang tenaga kita ni, kita guna untuk benda yang bermanfaat. Jangan duk fikir benda yang pelik-pelik ni. Baik. Ada satu sahabat Nabi nama Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam. Satu hari mai satu orang sudah tanya kepada Zaid bin Arqam ni. Dia kata, kam ghazan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghazwah? Qal 19. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Satu orang sudah tanya Zaid bin Arqam. Dia kata Nabi ni masa hidup dia, Nabi perang berapa kali? Dia nak tahu. Nama dia ni Abu Ishaq. Dia ni daripada kalangan tabi'in. Dia tak ada jumpa Nabi, so dia jumpa dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni siapa? Zaid bin Arqam. So dia tanya Zaid bin Arqam. Dia kata Nabi dulu dengar cerita kata dulu ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ada perang Hunain, macam-macam perang. Tak, Nabi itu sendiri dia berapa kali dia pergi perang? Tanya. Zaid kata apa? Zaid bin Arqam kata 19. Nabi SAW sendiri dia ada dalam 19 kali peperangan. Tuan-tuan, yang kata Nabi ni, yang kata pemimpin ni, dia turun dalam perang. Dia bukan remote control bagi arahan orang pi atok sana atok sini, duk buat jadual orang pi. No, Nabi 19 kali dia ada dalam medan perang. Nabi biasa patah gigi geraham dalam perang. Nabi biasa cedera luka sana sini dalam peperangan. Ada sahabat tanya, dia kata Nabi ini sendiri dia pergi perang ke tak? Kalau dia pergi berapa kali? Dengar 19 kali, masya-Allah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga ada sebuah hadis Nabi riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Dia kata apa? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ishtadda ghadabullah ala rajulin yaqtuluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah. Maksud dia apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jaga-jaga hampa ni. Hampa jangan jadi orang yang menyebabkan Nabi murka. Kalau hampa jadi orang yang menyebabkan Nabi murka, yang akhirnya Nabi membunuh hampa dalam peperangan, maka besarlah murka Allah ke atas orang itu. Nabi bagi warning. Nabi SAW kata, hampa jangan ada di kalangan hampa ni buat satu benda yang bagi Nabi jadi marah. Jangan. Oh tuan-tuan, kalau Nabi adalah ni ke, Allahu Akbar, dengan kelaku kelaya orang Islam hari ni, mempertikaikan Islam ni, Allahu Akbar. Nabi kata jangan sampai hampa buat benda yang aku boleh murka. Pasal apa? Allah murka hampa, tak ada ubat kalau Allah murka kepada hampa. Ulama cari tangan Nabi SAW, berapa orang kena bunuh di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Talib, kita kata dalam perang Badar sahaja tangan Ali berapa orang tadi? 18 orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 19 kali turun perang tu, berapa orang yang terkorban di tangan Nabi? Orang cari, ulama cari hadis-hadis riwayat yang ada, nak cari jawapan kepada persoalan ini. Imam Abdul Razak As-San'ani di dalam kitab dia Al-Musannaf, dia tulis, dia kata, wa amma Ubay bin Khalaf faqala wallahi la aqtulanna Muhammadan. Ini catatan cerita satu orang yang bernama Ubay bin Khalaf. Dia ni, dia kafir musyrikin Mekah. Dia punya meluat dekat Nabi Muhammad ni, dia punya melugai dengan Nabi Muhammad ni, dia tak boleh dengar nama Nabi Muhammad ni, sampai dia kata di depan semua orang Quraisy ni, dia kata wallahi la aqtulanna Muhammadan. Demi Allah, dia kata aku sumpah depan hampa semua, aku akan bunuh Muhammad satu hari. Masya Allah. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia cakap ni sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dengar dia cakap, cari bulu rumah dengar. Dia pergi habaq dekat Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, Ubay bin Khalaf dia sumpah wallahi, kafir pun sumpah wallahi juga. Wallahi, dia kata aku akan bunuh Muhammad, dia kata. Beritahu kat Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, bal ana aqtuluhu insya-Allah. Nabi jawab macam tu Nabi kata, no, aku yang akan bunuh dia. Sudah. Dia sumpah depan orang, dia nak bunuh. Satu hari Muhammad ni mati tangan aku. Bila sampai berita ni dekat Nabi, Nabi kata, no, aku yang akan bunuh dia. Cakap Nabi tu patah balik dekat dia pula. Dia ada tuan-tuan dalam masyarakat ni, dia dulu-dulu dia. Dia dengar dia pergi abang, dia dengar dia abang ni, dia pergi terantuk ni seronok. Kan? Dia pergi habaq balik dekat Ubay bin Khalaf ni. Fantalaqa ar-rajul mimman sami'a dhalika minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Ubay bin Khalaf. Ada seorang hak dengar Nabi kata ni pula, lari pergi ke Ubay bin Khalaf, habaq dekat Ubay. Dia kata, Ubay, hang kata nak bunuh Nabi, hang tahu Nabi jawab apa? Nabi kata, no, Nabi yang akan bunuh hang. Oh, dia kata. Faqila innahu lamma qila li Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma qulta, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bal ana aqtuluhu insyaallah. Bila habaq, Nabi kata, no, insyaallah aku yang akan bunuh Ubay bin Khalaf. Dia pergi habaq dekat Ubay ni. Fa afza'ahu dhalik, dia dengar terloncat dia ni, pucat lesi, jadi takut dia. Tadi masa cakap tak beringat.
Benda ni patah balik mai kat dia, sudah jadi takut, sudah terkejut dia dan jadi cukup takut. Waqala, dan dia kata, unsyiduka billah asami'tahu yaqul zalik. Ni dia kata hang yang mai habaq kat dia, kata Nabi kata lagu tu ni, hang sumpah dengan nama Allah, kata Muhammad kata lagu tu, sungguh dia takut. Hang sumpah dengan nama Allah, kata Muhammad kata dia nak bunuh aku, hang sumpah? Qala na'am, kau tu kata na'am, wallahi Nabi Muhammad kata tadi. Sudah. Fa waqa'at fi nafsih, benda tu betul-betul sudah menjadi satu masalah dalam hati dia. Dia sudah jadi takut. Li'annahum lam yasma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qawlan illa kana haqqan. Pasal apa? Di kalangan Arab Quraisy ni tahu sangat dah, Nabi Muhammad ni dia bukan jenis sembang sana sini. Dia tak jenis tu. Muhammad ni dia bercakap benda tu betul. Kalau Muhammad kata bukan dia bunuh aku akan bunuh dia. Dia kata benda ni akan jadi sungguh. Maka Ubay bin Khalaf ni duduk dalam keadaan takut. Ringkah dia dalam kitab Musannaf ni, dia kata apa? Sehingga berlaku perang Uhud. Bila berlaku perang Uhud, dia kata kharaja Ubay bin Khalaf ma'al musyrikin. Dia duduk dalam kumpulan kafir musyrikin, keluar pergi nak lawan Nabi dalam perang Uhud. Faja'ala yaltamisu ghafalatan Nabi sallallahu alaihi wasallam liyahmila alaih. Dia masuk dalam perang Uhud tu, dia tak peduli lain, dia duk attack Nabi ya. Pasal apa? Pasal dia tak mau hak Nabi kata tu, Nabi nak bunuh dia tu, dia tak mau benda tu jadi. Lebih baik dia bunuh Nabi dulu. Dia kira lagu tu. Fayahulu rajul minal muslimin bainahu wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam duk perang ni, Nabi dengan Ubay bin Khalaf dah duk nampak, tapi ada orang lain kat tengah. Falamma ra'a dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi khallu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pada duk perang nampak Ubay bin Khalaf. Sahabat-sahabat mai duk nak defend di depan Nabi. Nabi kata khallu anhu. Nabi kata hampa pi tepi, aku nak berhadap dengan dia. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ni, oh tuan-tuan, dia cukup gentleman. Dia bukan kaki lari punya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, sebelum ni hampa mai habaq kata Ubay bin Khalaf bersumpah nak bunuh aku, dan dia habaq balik, no, aku yang akan bunuh dia. Tiba-tiba jadi perang Uhud, dah nampak dah ada orang lain duk mai duk nak jadi penghalang, nak jadi pendinding Nabi. Nabi kata khallu anhu, hampa pergi tepi, aku nak berhadap dengan dia. Nabi kata fa akhadha al-harba fajazalahu biha atau yaqul ramahu biha. Dia kata Nabi ambil satu benda tajam, Nabi tombak dia, kena di antara baju besi dengan ni perisai muka ni, sikit tu kena tang tu sikit dia. Nabi tombak dia, kena tang tu sikit dia. Dalam cerita yang panjang di bawah tu dia kata darah pun tak nampak. Kena tu bukan kena tercacak, kena senerih saja, darah pun tak nampak. Dia meraung ni, dalam ni dia kata apa? Faja'ala yakhur kama yakhuru thawr. Ni yang kata Ubay bin Khalaf yang tadi, wallahi aku nak bunuh Muhammad ni, Nabi tombak dia, kena calak sikit dia meraung. Dalam ni dia kata apa? Kama yakhuru thawr, bunyi macam lembu kena sembelih, kena sikit dia, dia jadi yang betul. Dia takut dengan apa yang jadi kat dia. Kawan-kawan dia pakai mai ihtamaluhu wa huwa yakhur, depa mai usung dia nak bawa pergi ke tepi. Dia duk riau, depa pergi tepi, depa buka tengok, depa kata wallahi ma bika illa khadshun. Depa kata Ubay, calak sikit aja, hang kejau macam apa? Tuan-tuan punya koman betul. Depa kata wallahi, depa kata demi Allah, ma bik illa khadshun. Apa ni, tak ada apa pun, calak sikit aja, kejau macam. Dia jawab apa tuan-tuan? Dia kata wallahi law lam yusibni illa biriqih laqatalani. Dia kata demi Allah, dia kata aku habaq ke hamba,
Bukan kata kena calak sikit. Kalau dia ludah aku mati dah tak? Dia tuan-tuan. Hebat tak Nabi ni? Last month kita baca hebat siapa? Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hebat Sayyidina Umar ni. Sampai sahabat ni nak main jumpa dia duduk bertagak. Ingat lagi kuliah bulan lepas? Nak main jumpa Sayyidina Umar nak tanya pasal satu ayat Quran. Duduk bertagak, duduk teragak-agak nak jumpa ni. Gerun ke Sayyidina Umar ni, haibah yang ada kat dia, wibawa yang ada dekat dia. Kalau Umar macam tu, Nabi SAW lebih lagi. Nabi cakap, kata insya-Allah aku akan bunuh dia. Dia ni dah jadi takut, kena bercalak sikit, dia kaya macam lembu kena sembelih. Kawan-kawan dia kata hang merepek, calak sikit aja hang punya kaya. Dia kata hampa tak tahu. Dia kata Muhammad dah kata dia nak bunuh aku, bukan kata kena tombak calak sikit. Kalau dia ludah aku mati, pasti dia dah kata dah benda tu. Dia kata macam tu. Qal, kata rawi hadis, dia kata apa? Fama labitha illa yawman aw nahwa dhalik hatta mata ila an-nar. Sehari lepas tu mati dia. Dan mati dia mati kafir di neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dengan Islam, dengan cerita Islam ni jangan main-main. Itu sebab Nabi tak boleh dengan orang-orang hak jenis duk menentang Islam ni. Nabi tak boleh tuan-tuan. Bulan lepas tuan-tuan kita baca satu hadis cerita apa? Cerita Sayyidina Ali nak pergi minang anak Abu Jahal. Bila tahu dekat Nabi, Nabi kata apa? Nabi kata no. Sama dah hang ceraikan anak aku Fatimah, ataupun hang jangan menikah dengan anak Abu Jahal. Tuan-tuan, tuan-tuan confused tak Abu Lahab dengan Abu Jahal ni? Kah ada di kalangan kita ingat Abu Lahab tu Abu Jahal lah? No. Abu Lahab orang lain. Abu Lahab ni pak penakan Nabi. Abu Lahab ni yang dalam Quran kata tabbat yada Abi Lahabin watab ni. Abu Lahab ni Allah sebut dalam Quran ni, jahat dia ni, Allah sebut nama dia dalam Quran, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dia buat kerja apa pun tak akan membawa laba, tak akan bawa untung kepada dia. Allah marah dia sampai Allah kata lagu tu kat dia. Dia ni tak dia parah dia ni, Abu Lahab. Dia ni siapa? Dia ni pak penakan Nabi SAW. Tuan-tuan, lahab tu makna apa? Lahab bukan makan lahab. Lahab ni makna dia glowing. Glowing ni maksud dia apa? Kalau muka ni nampak glowing, nampak berseri-seri. Dia ni nama betul dia bukan Abu Lahab, nama betul dia Abdul Uzza. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, keturunan Nabi. Abdul Uzza ni nama tokong. Dia Abdul Uzza, hamba tokong. Dahsyat lah dia ni. Nak boleh pakai nama tu bukan jalan cenawang. Okey. Dia ni pak penakan Nabi SAW. Pak dia yang bagi gelang dekat dia Abu Lahab. Pak dia Abdul Muttalib yang gelang kepada dia ni sebagai Abu Lahab. Lahab ni makna dia nampak muka berseri, glowing. Pasal apa? Bila baca cerita pasal dia ni orang kulit putih, fair skin. Orang fair skin, orang kulit putih, nampak muka dia ni cerah macam orang baik, macam orang bagus, macam orang bagus. Abu Lahab ni. Tapi jahat, sehingga kan Allah sebut nama dia sebagai orang jahat di dalam Al-Quran. Itu Abu Lahab. Abu Jahal ni yang Sayyidina Ali pergi jadi berkenan ke anak dia ni. Abu Jahal ni siapa? Abu Jahal ni nama dia Amru bin Hisham. Dia ni Amru bin Hisham bin Mughirah. Dia ni orang Quraisy. Dia ni nama dia mula-mula orang gelak dia dengan nama Abul Hakam. Nama dia Amru bin Hisham, tapi orang gelak dekat dia Abul Hakam. Maksud dia apa? Bapa kebijaksanaan. Cerdik yang kata Abu Jahal ni cerdik. Bapa kebijaksanaan. Abul Hakam orang panggil kat dia. Pasal dia cerdik, dia pintar, dia tentu pernah dengar perkataan cunning. Bahasa Inggeris, cunning. C-U-N-N-I-N-G, cunning. Cunning ni apa tuan-tuan? Kira semua ada. Cerdik ada, putak belik pun pandai. Cunning ni kira kalau dalam bahasa kita kot ni kira sintang lah.
Sintang. Kan? Tapi abang kau tahu, saya hari tu dia ni main pinjam. Allah dia kata, Ustaz bagi berapa ke dia? Bagi 2,000. Pi dia kata. Kita tahu pasal apa? Sintang Ustaz. Sintang. Sintang ni tak tahu nak terjemah lagu mana. Sintang. Abu Jahal ni sintang. Dia ni. Macam mana yang dia ni daripada Amru bin Hisham, kemudian masyarakat Quraisy panggil dia Abul Hakam, orang yang paling bijaksana, tiba-tiba pergi jadi Abu Jahal, bapa kepada kejahilan. Macam mana? Berpunca daripada dia buat satu onak. Ni yang kata Abu Jahal ni. Start daripada tu, Nabi panggil dekat dia Abu Jahal. Apa onak dia buat? Tuan-tuan pernah dengar nama Sumayyah? Siapa Sumayyah? Mak kepada Ammar bin Yasir, isteri kepada Yasir. Sumayyah yang Hijaz buat lagu tu. Sumayyah ni dibunuh oleh Abu Jahal. Macam mana Abu Jahal bunuh Sumayyah ni? Macam mana? Dia ambil tombak, dia rejam kemaluan Sumayyah ni sampai mati. Perbuatan dia ni bila sampai dekat Nabi, Nabi tak boleh terima. Jahat yang dibuat oleh Abu Jahal ni. Nabi terus kata dekat dia. Nabi kata dia ni Abu Jahal, bapa kepada segala kejahilan. Bodoh orang yang pergi bunuh orang perempuan yang beriman ni. Start pada tu sebut nama dia Abu Jahal. Tak sebut dah Amru bin Hisham, Abul Hakam, semua tak ada dah. Start pada Nabi sebut tu, melekat dekat dia Abu Jahal. Tuan-tuan, saya nanti baca masyarakat Quraisy punya bengang dekat Nabi ni. Bengang tau, bengang. Bengang ni dia lebih daripada marah lagi. Marah boleh tidur lagi, bengang tak boleh tidur. Abu Jahal ni dia bengang dekat Nabi ni, dia bengang. Main mesyuarat di satu tempat nama Darun Nadwah. Di Mekah ni ada satu tempat nama Darun Nadwah. Nadwah ni maksud dia apa tuan-tuan? Nadwah ni kira seminar ke, muktamar ke, perhimpunan agung, kata semua dia panggil Nadwah. Jenis berhimpun ramai meeting ni, itu dia panggil Nadwah. Daripada satu tempat parlimen depa nama Darun Nadwah. Duk bincang ni macam mana kita nak buat dekat Muhammad ni, macam mana nak buat. Dia ni bagi cadangan lagu ni, dia ni bagi cadangan bangkit dia ni, yang kata Abu Jahal ni. Dia kata tak boleh, ni semua hampa punya idea ni semua tak boleh pakai. Ni yang kata Abu Jahal, yang sebelumnya Abul Hakam ni, yang kata sintang ni. Nak pergi upah orang, nak pergi panggil orang daripada Siam, main nak upah RM500, nak upah RM1,000, nak upah RM3,000, suruh pergi tembak, ni semua leceh dia kata. Kita ada berapa kabilah dalam Mekah ni. Tiap-tiap satu kabilah yang tak suka Muhammad ni hantar seorang wakil daripada kalangan mereka yang betul-betul orang badan gagah perkasa ni, mai kita pergi kepung rumah dia, sekali kita bunuh dia, biar darah dia meracik kena jubah semua orang, dia kata. Lepas ni dia kata Bani Hashim tidak akan boleh nak perang dengan kita semua sebab kita ramai, dia kata. Pengurusi mesyuarat dengar-dengar, dia kata inna hadza la ra'yun, dia kata. Ni Arab ni. Inna hadza la ra'yun, yang ni lah dia kata idea hak kita mau. Hebat ni kata Abu Jahal ni. Inna hadza la ra'yun, inilah pendapat yang kita mau. Pakai hak dia punya cadangan, dia pakai tu yang pergi kepung. Akhirnya tak berjaya, mereka semua lena, Nabi keluar daripada rumah dengan selamatnya. Ini Abu Jahal punya cerita ni. Tak apa tuan-tuan, dia mati bila? Dia mati dalam perang Badar. Dia mati dalam perang Badar. Dah kena, dah apa, dah semua, jatuh. Dia ada dalam kalangan orang yang terkorban dalam perang Badar ni. Tapi dia tak mati lagi. Masa tu dia tak mati lagi. Dia ada dalam kalangan orang yang terkorban selepas selesai perang Badar ni. Ibnu Mas'ud, tuan-tuan pernah dengar nama Abdullah bin Mas'ud. Ini nama cukup banyak riwayat hadis. Dia mai cek ni orang-orang yang terkorban ni, cek kali tengok mayat, kali tengok hak mana yang sahabat-sahabat angkat bubuh sebelah akan diuruskan secara mati syahid, yang mana hak ni tolak masuk dalam satu lubang kambuh lu tu ya di Badar ni. Abdullah bin Mas'ud mai round jumpa ada ni, kali tengok Abu Jahal, dia kata tak mati lagi masa tu. Dia kata lihat nyawa tak mati lagi masa tu. Bila Abdullah bin Mas'ud kalih badan dia, dia pun tengok dalam keadaan cedera parah ni, tak boleh nak bangkit duduk apa pun tak boleh dah. Bila kalih dia tengok Abdullah bin Mas'ud, dia tanya apa?
Dia kata siapa menang hari ni? Ya Allah Tuhan. Dia tanya, dia kata siapa menang hari ni? Jawab Abdullah bin Mas'ud, dia kata Allah dan Rasulnya yang menang. Jawab kata, ni dalam perang Badar ni, kita duduk baca cerita ni. Allah dan Rasulnya menang. Dia gelak, yang kata Abu Jahal ni. Dia gelak, dia kata apa? Dia kata akhirnya hang berjaya juga naik ke puncak, wahai penggembala kambing. Dia kata dekat Nabi. Oh tuan-tuan, ni apa perkataan nak kata ke orang macam ni? Dalam keadaan tu, dia kata, dia gelak, dia kata akhirnya berjaya juga, dia kata penggembala kambing ini menang. Dia kata begitu. Abdullah bin Mas'ud dengar macam tu, dia teteh putih kepala. Dia putih kepala, dia bawa pergi depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan baca dalam buku sejarah Rahiq Al-Makhtum, dia cerita benda ni. Bawa dalam sirah Ibnu Hisham pun cerita yang sama. Abdullah bin Mas'ud bawa kepala pergi tunjuk dekat Nabi, ni dia Abu Jahal selamat. Nabi kata apa? Alhamdulillah, Nabi kata. Hang bukan sahaja potong telinga dia, hang potong kepala dia sekali. Rupanya dia pernah cederakan Abdullah bin Mas'ud, telinga Abdullah bin Mas'ud. Dan hari ini hang qisas dia, telinga dia dan sekali dengan kepala dia hang potong. Berakhirnya riwayat hidup satu musuh Allah nombor satu. Bagaimana mungkin menantu Nabi yang juga sepupu Nabi, Sayyidina Ali, tiba-tiba Nabi menikah dengan anak dia? Nabi kata tidak akan berhimpun dalam satu rumah. Anak aku menjadi madu kepada anak musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita baca cerita tu semua, baru kita tahu pasal apa Nabi SAW tak boleh terima Abu Jahal ini masuk di dalam keluarga dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Dia kata bila telah berlaku yang demikian itu, yakni perang Badar ni, maka sudahlah orang kafir itu makin pandai hati mereka itu, bengang. Mereka jadi bengang. Perang yang pertama, perang Badar, mereka kalah. Mereka tak boleh terima. Kerana semua yang mati itu adalah penganjur-penganjurnya, maksudnya ketua-ketua, kepala-kepala mereka yang mati dalam perang Badar ni. Yang kaya dalam masyarakat mereka, yang pintar, yang cerdik Abu Jahal ni, yang sintang, semua mati di dalam perang Badar. Dan orang-orang yang menjadi ketua dalam negeri semua mati. Bila telah menjadi panas hati mereka itu, maka mereka pun membuat satu keputusan, iaitu satu kumpulan besar di rumah tempat mesyuarat agung mereka yang bernama Darun Nadwah di dalam Mekah. Pergi meeting. Lepas perang Badar ni, balik ke Mekah, pergi meeting di Darun Nadwah. Maka bangun bercakap seorang daripada orang yang bijak tu, Abu Jahal lah. Dia bangun bercakap. Dia kata apa? Kita semua kena tuntut bela ke atas teru kita Muhammad dan sahabat-sahabat dia ni. Maka boleh kita dapat bela itu dengan senang apabila kita berhubung terus dengan raja besar negeri Habsyah. Yang ni nak cerita pasal Najasyi. Yang ni cerita dia. Sebab mereka dah dapat berita, kata ada satu kumpulan sahabat Nabi, di dalamnya ada Ja'far bin Abu Talib. Ada Ja'far. Ja'far ni sepupu Nabi. Depa ni Nabi sudah suruh depa 80 orang hijrah ke Habsyah. So, dia kata apa? Now kita buat apa? Kita hantar orang kita pergi jumpa Raja Habsyah, jumpa Najasyi, garam kunyit dia cukup-cukup, supaya dia ambil tindakan kepada sahabat-sahabat Nabi yang diketuai oleh Ja'far ini. So dia ambil tindakan dekat mereka ni. Serah dekat kita, tahu kita nak ajak dia macam mana. Itu satu bentuk tuntut bela yang kita boleh buat. Dia fikir macam tu. Baik. Raja negeri Habasyah itu nama dia Ashamah. Nama dia Ashamah. Najasyi ni gelang. Sama macam Raja Mesir digelang Firaun. Nama dia ada nama dia, tapi dia digelar Firaun. Najasyi ini gelaran kepada pemerintah Habsyah. Habsyah ni di mana tuan-tuan? Habsyah ni di mana? Ethiopia. Hari ini Ethiopia. Ethiopia ni pula di mana? Kalau Arab Saudi itu Madinah,
Mekah, turun mai ke hujung selatan Saudi ni Yaman. Tepi Yaman tu Laut Merah. Lintas daripada Yaman, lintas Laut Merah tu, masuk mai balik ni, di situlah tempat dia. Dia duduk sebelah dengan Eritrea. Dah pernah dengar nama negeri Eritrea? Depa ni mundur ni Allah yang mengetahui. Mundur depa ni. Duduk dalam Afrika ni. Eritrea, lepas itu Ethiopia. Lepas itu ada sebelah dia Sudan, sebelah balik bawah ni Kenya, sebelah atas dia duduk di situ. Yang kata Habsyah ni. Depa hijrah ni daripada Mekah. Depa turun mai ke bawah ke Yaman ni, depa naik kapal ayang, lintas mai ke sebelah Eritrea ni, depa masuk ke Habsyah. Pergi jumpa Raja Najashi. Sebab Najashi ni terkenal sebagai satu raja yang dia berpegang kepada ajaran Injil. Nabi kata hampa pergi sana, minta suaka politik, minta perlindungan politik daripada Najashi. Itu cerita dia. Baik. Kemudian apa jadi? Masalah dia kata, keputusan mesyuarat kaum Quraisy di dalam mesyuarat agung mereka itu diutuskan dua orang yang bijak bercakap dan pandai putar belit, nak hantar pergi jumpa Najashi, dengan bawa sekali hadiah yang besar untuk dipersembahkan kepada Raja Habsyah itu. Hantar dua orang pergi jumpa Najashi, sekali dengan bawa hadiah semua nak pergi bagi. Bila sudah tetap keputusan mesyuarat itu, maka mulalah mereka menghimpunkan hadiah yang nak dibawa kepada Raja Najashi itu daripada pitis. Pitis ni apa? Duit. Dia sebut pitis. Bawa duit, bawa makanan, bawa rempah ratuih dan sebagainya. Maka ditetapkan utusannya, iaitu dua orang besar daripada kalangan Quraisy yang mereka ni amat bijak bercakap dan cukup pintar di dalam kira bicara, iaitu siapa dia? Amru bin Al-As dan juga Umarah bin Abi Mu'aid. Amru bin Al-As, tuan-tuan yang kata sahabat-sahabat Nabi ni. Masa ni Amru bin Al-As belum masuk Islam lagi. Lepas dia dihantar sebagai utusan pi nak negotiate dengan Raja Najashi. Selepas sekejap lagi kita nanti baca apa negotiation yang berlaku di antara mereka dengan Najashi ni, berjaya ke tak berjaya ni. Dia balik daripada jumpa Najashi itu, dia goyang. Goyang maksudnya apa? Daripada memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi nak tahu Muhammad ni siapa. Dia jadi begitu. Daripada tak boleh dengar nama Nabi, dengar yang menyala terus, dia spark. Tiba-tiba pergi jadi dia kata Najashi ni raja besar. Dia kata boleh bagi respect dekat Muhammad. Dia kata, siapa Muhammad ni? Najashi tak pernah jumpa pun, tapi boleh bagi respect dekat dia. Ini cerita dia. So dia balik, dia sampai di Mekah, dia habaq kata mission dia tak berjaya, sengak-sengak dia ambil kuda, dia perderah daripada Mekah, dia pergi ke Madinah. Nabi masa tu dah hijrah dah ke Madinah. Pergi. Sampai di sana pula jeremuh dengan siapa tuan-tuan? Jeremuh dengan Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni pun masa tu tak Islam lagi. Jeremuh dengan Khalid Al-Walid. Peletum. Kalau duduk tanya, apa cerita hang mai sini? Dia ni pula tanya, yang hang mai pasal apa? Semua sama nak pergi tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati dah mula, Allah dah mula buka hati. Daripada benci Nabi dengan nak kenal Nabi. Dia ingat dia pergi sengak-sengak tak abang kata jumpa Khalid di sana. Dia tang ku abang ni jangan duk abang mai tengok Muhammad ni kata. Dia kata hang macam mana? Boleh dah. Boleh. Dia kata dah macam mana? Aku pun nampak lugu hang ni. Tuan-tuan, ni yang kata Islam tuan-tuan. Yang kata Islam ni Allahu Akbar. Kan daripada hantar video betul tak tahu. Wallahu a'lam. Hantar video kata nu di China no. Puak-puak kapiang Cina berkat pergi ikut sembahyang habis di masjid. Tapi kiblat tak betul. Masjid sana kiblat kono. Hak sembahyang, hak overflow masjid ni duk menghadap kiblat lagi lah. Depa hak mula mai duk angkat telefon duk ambil gambar apa-apa semua, lain-lain dengan seluar pendek seluar apa pakai pergi beratok sembahyang tapi duk menghadap ko ni. Tapi tengok sana buat apa, depa pun buat duk ikut. Pasal apa tuan-tuan?
Pasal apa? Pasal takut dengan virus yang main ni, takut. Orang jenis macam ni, dia tak kira tuan, dia tak kira agama apa pun, janji aku tak kena virus tu. Tuan-tuan pergi India. Okey. Tuan-tuan pergi India. Hadu bawa tu kereta 3 roda tu. Teksi depan lah, teksi depan. Roda satu depan, belakang dua. Apa dia panggil? Kenderaan tut-tut ke apa semua dia panggil. Kan? Jadi dalam tu apa hadu tutup apa nama tu? Sunshade tu. Okey. Dia kalih turun, tengok ada 3. Allah ada, Tok Kong dia ada, dengan hak Kristian pun ada. 3 duduk dalam tu. Bila kita tengok, kita kata kat dia, you believe in what God? Hak mana tu? Allah ke? Jesus Christ ke? Ataupun hak banyak tangan ni ke? Hak mana tu? Dia kata anyone. Apa maksud anyone? Dia kata dia orang susah, dia duk cari makan dengan teksi kenderaan tut-tut apa dia panggil ni. Dia cari makan ni. Mana satu Tuhan janji tolong dia bagi dapat duit hang tu kata. Oh kacau tuan-tuan. Kita orang Islam tak boleh macam tu. Kita satu je, kita tak boleh pergi bubuh semua macam tu, tak boleh. Tak boleh. Okey? So benda ni berlaku kepada puak-puak ni yang kata di China ni. Bila dah jadi macam ni, dah jadi satu takut dengan virus yang kena ni. Apa tak takut tuan-tuan? Duk berdiri gedebum jatuh mati. Duk buat filem ya, cerita zombie aja duk jadi lagu tu. Jadi sungguh takut tuan-tuan. Bila jadi kita ni pun duk dengar belah orang kena di Malaysia ni pun jauh-jauh. Nuh masuk daripada Singapura mai ada sikit, nak kena di Sungai Buloh ada sikit. Tak mai lagi Kepala Batas ni. Cuba di bawah Kepala Batas pun ada 25 kes. Malah ni pakai ni memang aja, pakai ni ya. Nampak tuan? Apatah lagi mereka yang duduk tu dalam situasi tu di China ni. Dia tak kira dah. Dia kira apa pun kira. Kalau Islam boleh macam mana settle benda ni, kami ikut lah. Buat mola ni, hampa sembahyang kami ikut dulu. Hampa band badan rokok, kami pun tengok macam mana mereka buat. Mereka bangun, mereka lagi sujud, mereka pun sujud. Dengan seluar pendek, apa semua macam-macam. Tuan-tuan, manusia ni tuan-tuan, bila dia kena macam tu dengan Tuhan, dia cari. Dia tak kira siapa pun janji tolong dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dipilih Amru bin Al-As ni. Amru bin Al-As ni punya cerita pula apa? Dia pun lepas balik daripada jumpa Najasyi ni, dia pun nak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Amru bin Al-As ni masuk Islam. Kita potong tentang cerita dia. Akhirnya dia masuk Islam. Dalam sebuah hadis riwayat Ibn Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia kata aslaman nas wa amana Amr bin Al-As. Atau kama qal, hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Uqbah bin Amir kata apa? Dia kata aslaman nas. Bila hari pembukaan kota Mekah, Nabi pergi ke Madinah, Nabi comeback balik masuk ke kota Mekah, ramai ni musyrikin Mekah ni yang dulunya lawan Nabi pakak masuk Islam. Aslaman nas, ramai ni pakak masuk Islam. Pasal apa? Pasal takut. Pasal hari ini kekuasaan sudah dipegang oleh Muhammad. Mekah kita ni Muhammad dah pegang. Kita buat tahanan kat dia macam-macam. Apa dia nanti buat kat kita hari ni? Lah supaya kita tak kena apa-apa, kita pergi isi borang ikut dia. Kan? Kita isi borang, kita ikut dia, kita selamat. Okey? Tapi kata dia apa? Wa amana Amr bin Al-As. Tetapi Amr bin Al-As dia masuk Islam tapi kerana beriman dia kepada Allah, bukan kerana takut. Sebelum pembukaan kota Mekah, dia dah piriki dah. Dia dah ambil tahu dah tentang Nabi Muhammad. Dia dah belajar dah tentang Islam dan sebagainya. Dia masuk Islam kerana apa? Kerana yakin dia kepada kebenaran Islam, bukan kerana macam orang lain masuk Islam kerana takut. Itu disebut dia dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dia salah seorang daripada wakil Quraisy untuk pergi jumpa dengan Najasyi, dia kata.
Baik, maka berlaku keduanya pi ke negeri Habsyah, bawa persembahan dan sebagainya daripada Quraisy kepada Raja Besar Habsyah itu. Menyeberang mereka akan laut Merah. Dalam beberapa hari sampailah kedua mereka ke negeri Habsyah itu. Masuk mereka menghadap Raja Habsyah Najasyi itu, mempersembahkan kepada Najasyi itu persembahan daripada kaum Quraisy dan segalanya. Utusan Quraisy menggula-gulakan Raja Habsyah Najasyi itu. Bawa tu semua pasal apa tuan-tuan? Pasal nak bribe, pasal nak rasuah. Raja Najasyi suruh side belah mereka, supaya Najasyi serahkan orang-orang Islam yang hijrah pi 80 orang dengan Ja'far bin Abi Talib ni, serah kat mereka. Masuklah utusan Quraisy itu menghadap Raja Besar Habasyah itu dan sujud kedua mereka kepadanya. Masuk pi sujud. Jahiliah dulu. Tuan-tuan pernah tengok Raja Thailand macam mana orang tuan-tuan jenuh mengesot ke atas lantai tu. Hang ketua polis negara ke, hang panglima angkatan tentera ke, hang ketua setiausaha negara ke, hang apa ke, perdana menteri ke apa ke, nak boleh pergi rapat ke Raja Thailand ni, masuk YouTube tengok. Kesot sudahlah mengirim lagu ni medopi, tuan-tuan balik jenuh urut badan. Ni, duk kesot nak pergi ni. Sampai begitu sekali. Dulu punya sistem very konservatif. Macam tu cara mereka hormat kepada pembesar negeri. Macam tu cara. Lah dah kurang banyak dah. Kita di Malaysia ni pun dah kurang banyak dah. Buang habislah semua pelik-pelik duk mengesot. Nak pergi ambil satu pingat datuk, kesot sampai sakit pinggang. No, sekarang ni masuk pergi simple. Satu macam yang angkat tangan, tidak pun tunduk sikit, apa semua cukup settle. Dan raja-raja hari ni pun semua dah tukar dah. Duk naik kereta, tengok ada accident, boleh turun pergi tengok. Semua tu tukar. Sebelum tu dia tukar apa tuan-tuan? Dia tukar kita di peringkat daerah ni dulu. Dulu kalau DO, kalau OCPD, tuan-tuan. Quarters British buat atas bukit tu. Atas bukit. Quarters DO dengan OCPD duduk atas bukit tu. Dan tak bercampur. Jemaat dia turun main semayang, lain pada tu kira tak jumpa. Depan ni Dewa Bukit Seguntang. Dulu lah nombor. Pasal apa? Orang dah semakin faham Islam. Mereka sendiri turun main bercampur dengan orang ramai semua. Campur. Lah ni di Malaysia ni alhamdulillah dia dah sampai tahap apa? Raja-raja. Dah macam tu dah. Turun. Duk naik kereta ni dengan escort dengan apa, tengok ada accident, dia suruh driver berhenti, driver pun calling rider semua berhenti, dia turun pi tengah hujan tengah apa pun dia berjalan pi, ada divider dia langkah pi balik sana pi, selfie pula dengan kawan accident tu. Nampak tuan? Alhamdulillah. Raja Najasyi dulu, puak ni pi jumpa dia, mengesot nak jumpa dia ni, sujud kepada dia. Sebagai nak tunjuk besarnya raja itu, seraya menyembah, katanya, ya tuanku. Adalah patik kedua ini daripada Quraisy Makkah menyembah di bawah kadam tuanku. Kadam ni maksud apa tuan-tuan? Kadam, qaf dal mim. Kadam ni maksud tapak kaki. Kalau kita ni bahasa apa? Batu jemala lah apa macam-macam kan. Ni depan ni di bawah tapak kaki tuanku kami sembah ni. Dan kaum Quraisy semuanya banyak-banyak terima kasih kepada tuanku dan menyambut apa kurnia daripada tuanku kepada negeri kami. Maiduk Jack ni, Raja Najasyi ni. Dan semuanya kasih sayang kepada tuanku. Kekal kiranya tuanku di atas kerajaan selama-lamanya ni. Tu dia punya ayat mukadimah dia. Macam tu punya bagi. Cantik punya angkat. Maka patik semua mempersembahkan sikit tanda ingatan ke bawah kadam tuanku, ke bawah duli tuanku, iaitu adalah orang-orang Mekah yang datang pindah daripada Mekah ke sini. Semuanya itu kaum atau pengikut satu orang pembohong di negeri kami. Dia start dah garam kunyit dia nak lumuk, dia bawa keluar jarum karat dia nak bagilah. Dia habang dekat Raja Najasyi, kami main ni sebenarnya pasal apa? Pasal ada satu kumpulan daripada negeri kami, mereka ni sudah sesat. Mereka ikut satu pembohong duk ada di Mekah tu. Mereka sudah mai ke negeri tuanku ni, supaya mereka ni tak bawa coronavirus. Kami minta tuanku serah balik mereka ni kat kami pergi settle mereka ni. Cara dia masuk tu.
mengaku diri, orang yang pembohong ni mengaku dirinya Rasulullah, maka tiada patut turutkan dia. Kami kebai, kami tak ikut orang gila ni yang nama Muhammad ni, kami tak ikut dia. Tapi orang-orang yang dungu bodoh ni, 80 orang main ni, mereka ni dungu dan bodoh, mereka ni ikut pembohong ni, mereka ikut Muhammad ni. Dan telah kami picikkan dan sempitkan tempat kediaman mereka itu. Bagi report dekat Najasyi, tuanku, kami dah buat apa dekat mereka di Mekah ni? Kami boykot mereka. Kami dah boykot dari mereka ni. Kami jadikan hidup mereka ni sempit. Dan hal kehidupan mereka ni, sampai tiada ada siapa pun orang-orang patik masuk kepada mereka, dan mereka juga tidak boleh masuk mai kepada kami semua. Kami boykot mereka. Boykot. Kami tak benarkan ada hubungan di antara kami dengan mereka ni. Macam Saudi buat dekat siapa lah ni? Dekat Qatar. Dekat Qatar, dekat Yaman. Saudi buat dekat mereka. Qatar ni dia antara negara Islam yang maju, tuan-tuan. Tuan masuk dalam internet, cek tengok top 10 apa ni syarikat penerbangan dunia. Top 10. Qatar Airways ni di antara yang top di atas ni. Dia pun negara maju. Saudi sudah tak berkenan dekat mereka, boykot mereka. Sampai terbang Qatar lah ni, jangan kata nak turun di Saudi tak boleh, lalu ruang udara pun tak boleh. Tuan, dia buat perangai dulu ni, dia boykot, dia nak bagi susah kawan tu. Tapi alhamdulillah Qatar boleh hidup. Okey, bila Malaysia buat KL Summit, Qatar main lagi bengang, lagi menyala depa. Itu dia punya sejarah, dia punya politik dunia, dia punya iklim, dia sudah jadi macam tu. So kafir musyrikin Makkah ni, mereka suruh boykot orang-orang yang ikut Nabi Muhammad ni. Maka duduklah mereka itu di dalam sengsara, lapang dahaga dan sebagainya. Dan dia kata apabila mereka ni dah duduk dalam keadaan susah macam tu, mereka mai ke negeri tuanku ni, nak minta perlindungan daripada tuanku, dia kata. Dan daripada kalangan hak mai ni, ada seorang, dia ni saudara sepupu kepada Muhammad yang mengaku jadi Nabi ni. Dia pun ada dalam negeri tuanku lah ni. Ni, bagi report kepada Najasyi. Supaya jika sekiranya tuanku serahkan mereka itu kepada Patih, dapatlah kami menyelesaikan hal kami dengan mereka ni. Itu dia, sampai macam tu. Baik, masalah dia kata. Sembah utusan Quraisy itu kepada Raja Besar Habsyah itu, ya tuanku, bolehkah Patih memberi keterangan lagi atas kehodohan perangai mereka ni? Lagi garam duk lepas lagi. Dah bagi tadi pun dah garam, dah cukup masin dah, tambah lagi. Nak perburuk betul-betul ni sahabat Nabi 80 orang ni, nak perburuk betul-betul supaya Raja Najasyi ni dengar-dengar ni, panggil mai depa ni, ikat 3 selungut 10 ringgit, hantar balik. Jangan bagi duduk dalam negeri dia. Tujuan depa macam tu. Iaitu apabila masuk mereka itu menghadap tuanku, tidaklah mereka itu akan sujud kepada tuanku. Dia habaq dah. Dia kata tuanku tak percaya, tuanku arahkan pi tangkap depa bawa mai, tengok depa masuk sekali lagi. Depa tak akan sujud kepada tuanku. Dia kata begitu. Maka seperti orang yang lain sujud, kami ni kami masuk, kami hormat tuanku, kami sujud. Depa ni sekali lagi tuanku tak percaya, panggil depa mai. Depa tak akan sujud kepada tuanku. Tengoklah kalau tak percaya. Cakap. Okey, tuan-tuan nampak tak? Maka Raja Habsyah pun memanggil orang Islam itu kepadanya. Maka mailah mereka itu dengan berketuakan kepada Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an. Dia suruh pasukan keselamatan dia pergi cari, dapat depa ni 80 orang. Okey, Najasyi nak jumpa. Najasyi nak jumpa. Ja'far bin Abi Talib terus kata dekat orang ada depan dia ni. Okey, dia kata raja panggil kita pergi. Memang kita pun nak jumpa dia, tapi kita tak dan lagi nak pergi. Ni dia dah panggil, jom kita pergi. Hampa semua jangan cakap ana khatibukum, aku yang akan bercakap. Tak mau dia buat ramai-ramai bercakap ni, tak mau. Macam kita lah, kita ni alamak punya ramai pakai nak bercakap tentang satu-satu isu. Main isu Abang Jad, alamak ulasan ni macam-macam. Dia ni nak bercakap, dia ni nak bercakap, dia ni nak bercakap. Jadi tak cantik. Tuan-tuan yang berbahagia, sahibus samahah, mufti wilayah persekutuan dah bagi satu cantik punya statement, orang lain keep quiet, pakai hak dia cukup. Cukup. Lagi ramai bercakap, lagi jadi dalcah.
Ni kata dia ni umrah tak sah, dia ni kata dia ni punya umrah tak apa, boleh bayar dam saja. Dia ni kata, orang dengar apa benda ni hampa ni? Soal hukum pun hak bercakap pun bukan calon-calon orang, tapi pasal apa tak sama soal hukum. Tak betul-betul lah ni umrah dia sah ke tak sah, orang dah jadi macam tu. Tak mau tuan-tuan. Kita just abang apa yang dia buat tu tak betul. Pasal apa tak betul? Pasal di sana ada hadis Nabi melaknat orang yang macam ni, dan perbuatan itu haram, tak boleh buat. Soal tu dia dengan Allah, that's it, full stop. Tak mau banyak-banyak, tak mau banyak-banyak. Kita ada seorang mufti yang berwibawa, dia dah buat satu statement cantik, dia dah bagi mukadimah dia, dah cerita, dia bawa main hadis, dia bawa main apa, dia dah bagi satu rumusan kepada isu ni, cukup yang tu. Jangan nak lambat nampak mikrofon main kita, jangan, tak usah. Tak, Allahu Akbar tuan-tuan. Tak usah. Sebab apa? Kita nak satu yang pergi jadi confused kepada orang ramai. Nah, muslimin dan muslimat indah rahmati Allah sekalian. Baik. So, Ja'far bin Abi Talib, dia kata dekat rombongan 80 orang ni, Najasyi panggil, kita pergi. Dan memang kita pernah jumpa dia. Sebab apa? Sebab Nabi suruh kita mai menghadap dia. Ana khatibukum, aku akan bercakap. Hampa semua diam cukup. Aku seorang bercakap. Apabila sampai orang-orang Islam itu ke pintu balai orang besar Raja Habsyah, maka Ja'far bin Abi Talib pun berkeriau di pintu. Dia kata keriau. Zaman tu tak ada bel apa semua, lucing pintu apa semua tak ada. Dia main lagu tu. Meminta izin untuk masuk menghadap. Katanya minta izin untuk masuk nak menghadap. Apabila didengar oleh An-Najasyi, Raja Habsyah itu, akan keriau itu, maka ia pun menitahkan kepada biduannya, dia punya pegawai istana dia. Siapa duk kerja di luar tu, pergi tengok Ustaz. Pergi tengok cara-cara dululah. Aduh, pergi tengok. Ni dia pergi cari mat. Okey, panggil masuk. Masuk menghadap dia. Bila sampai di depan tu, masuk mai, sungguh tak sujud sungguh. Tak sujud sungguh. Macam yang disebut oleh garam kunyit tadi ni. Dia kata depan ni mai, depan ni tak sujud. Mai tengok apa jadi? Tak sujud sungguh. Okey, satu poin. Maka titah raja kepada Ja'far bin Abi Talib, mengapa kamu semua, wahai Ja'far, tidak sujud dan tidak memberi tabik kepada aku? Najasyi tanya. Kenapa masuk mai tak sujud macam kebiasaan orang masuk menghadap aku sujud? Pasal apa? Sebagaimana orang-orang lain duk buat. Kata Ja'far, kami tiada sujud melainkan kepada Allah, Tuhan yang menjadikan Tuhan dan kerajaan Tuhan. Tu dia jawab macam tu. Kami hanya sujud kepada Allah. Allah tu siapa? Allah tu adalah Tuhan-Tuhan dan Tuhan yang bagi kerajaan ni kepada Tuhan. Jawab lagu tu. Pada zaman dulu kami memang sujud dan kami angkat tabik orang-orang itu kepada berhala dan patung-patung. Bahkan kami dulu memang macam ni, jumpa berhala patung kami sujud sebagai tanda hormat. Di dalam hal hamba sekalian yang demikian itu, Allah Ta'ala utuskan seorang Nabi kepada kami, dan dia satu orang yang tak pernah cakap bohong sama sekali. Maka disuruhnya kami supaya sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mai kat kami, Nabi habang sujud hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. That's why lah kami lah ni tidak sujud kepada makhluk. Dia beritahu dekat Najasyi. Najasyi ni dia terkenal sebagai satu orang raja yang beriman dengan kitab Injil. Apa yang Ja'far bin Abi Talib duk terang ni matching dengan isi kandungan Injil. Bila dia dengar, benda tu duk compute dalam kepala dia. Dia kata ni macam yang dia duk mengaji dengan rahib-rahib dia ni. Isi kandungan Injil memang duk cakap macam ni. Dia duk dengar. Baik. Kemudian saya langkah, saya bagi cepat. Pasal cerita ni dia meleret-leret panjang. Kemudian dia jadi satu dialog di antara Najasyi dengan geng sahabat Nabi yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib ni. Baik. Raja Najasyi panggil masuk mai. Ja'far dengan orang Islam sebelah, dua orang ni duduk ada sebelah. Amru bin Al-As dengan seorang duduk ada sebelah. Okay, now Najasyi ni, dia satu orang yang very open. Okay, now dia kata, apa masalah antara hampa ni? Apa masalah? Siapa nak cakap dulu? Pihak Quraisy kata, tak apa, bagi Amru cakap dulu.
Okey, tak apa. Kata bagi Ja'far bin Abi Talib cakap dulu. Ja'far kata apa? Okey, tanya kepada mereka ni. Satu, yang pertama, kami semua ni adakah orang merdeka atau hamba? Tanya mereka. Kami ni 80 orang kami ni, adakah kami ni hamba di Mekah ataupun kami orang yang merdeka di Mekah? Tanya mereka. Kalau dia jawab kata kami hamba, okey, tangkap kami. Serah balik kami dekat pengulu kami. Tanya, kalau dia kata kami orang merdeka, pasal apa nak tangkap kami? Kami orang yang merdeka. Najasyi pun tanya kepada Amru bin Al-As. Depa ni hamba ke merdeka? Dia kata merdeka, dia kata. Dah, what's wrong with you? Najasyi kita apa masalah dengan? Depa bukan lari daripada tuan depa. Depa orang merdeka. Okey, next. Najasyi kata dekat Ja'far bin Abi Talib, next apa dia? Dia kata, tuanku tanya dekat mereka, masa kami di Mekah, adakah kami pernah bunuh siapa-siapa? Maka ni nak mai tangkap kami untuk dihukum kami atas kesalahan membunuh. Okey, Najasyi pun beralih kepada mereka ni. Ni, 80 orang ni ada bunuh siapa-siapa ke? Jawab Amru bin Al-As, takat lada je lah. So what's wrong with you? Dua. Kalau gambar P. Ramli, 2-0. Lompat, ya, lompat. 2-0. Soalan ketiga. Dia kata, tuanku, tolong tanya mereka ni. Masa kami duduk di Mekah, adakah kami pernah rampai, pernah curi harta siapa-siapa? Kok kalau ada, okey, tangkap kami supaya kami dapat pulangkan balik apa yang kami curi. Najasyi beralih kepada Amru bin Al-As. Macam mana? Mereka pernah curi apa ke? Tak lah, dia kata. What's wrong with you? Ni, hang nak main tangkau orang yang tak salah ni apa cerita? Yang nak berkah depan nak bawa balik ni apa cerita? Najasyi kata. Okey. Kemudian Najasyi sendiri pula tanya kepada Ja'far. Dia kata, apakah agama yang dipeluk oleh kaum Quraisy? Ni, dia kata, hampa mai daripada Mekah. Quraisy duk pakai agama apa? Dan apa agama yang dipeluk oleh hampa yang kata Islam ni? Dia tanya. Ja'far bin Abi Talib kata, Quraisy sembah berhala. Macam kami dulu pun sembah berhala. Tapi bila main Nabi Muhammad kata, apa pasal yang pergi sembah berhala? Berhala ni pun kita yang buat. Tangan kita yang pergi duk pahat, yang pergi duk ukir, pergi duk buat. Lepas tu kita takut dekat dia. Nabi Muhammad kata, apa ni? So now, kami tak sembah lagi dah berhala. Kami sembah Allah, Tuhan Azza wa Jal, Tuhan kami dan Tuhan tuanku. Najasyi ni, dia orang bijak. Dia pun dengar. Okey, dia kata tak apa. Okey. Baik, now dia kata, aku nak tanya tentang agama apa ni, aku tak pandai. Boleh tak aku panggil rahib-rahib aku? Dia kata, dia nak panggil mufti dia lah. Saya tak pandai benda ni, benda agama saya nak tanya, tak pandai. Boleh tak saya panggil bijak pandai agama saya? Ja'far bin Abi Talib kata, fal yatafaddal mashkura, panggil tak apa. Mailah rahib-rahib ni, mai tu dia. Depa ni padri-padri gereja, depa dia pegang kepada kitab Injil, depa mai. Bila mai, Najasyi tanya kepada rahib dia. Okey, dia kata, saya nak tanya satu. Dia kata, adakah sekalian kamu dapat di dalam kitab kita, dia kata kitab Injil, selepas Nabi Isa dan sebelum kiamat akan ada lagi satu Nabi, ada tak ada dalam kitab Injil kita? Dia tanya. Jawab rahib-rahib dia, exactly. Dia kata, dalam kitab kita beritahu selepas Isa akan mai satu Nabi, nama dia Ahmad ataupun nama dia Muhammad. Petik jari Najasyi ni. So, dia kata yang hampa kata Nabi di Mekah ni nama apa? Muhammad. Dia kata cantik ni. Okey, dia kata, dia beralih dekat Ja'far pula. Dia kata, apakah yang dikatakan oleh laki-laki yang mendakwa dia Nabi di Mekah itu kepada kamu? Apakah yang disuruhnya dan apa yang ditegahnya? Dia beralih pada Ja'far. Dia kata ni, yang hampa kata hampa duk ikut Nabi nama Muhammad, nama Ahmad ni, dia ni dia suruh hampa buat apa? Jawab Ja'far, dan dia pun membacakan ayat Al-Quran kepada Najasyi. Dia baca, dia jawab balik dengan Quran. Apa yang Allah turun dekat Nabi Muhammad, yang dia hafal, dia baca balik. Dalam cerita ni kata apa?
Dia baca di antaranya potongan daripada surah Al-Ankabut. Dia baca potongan daripada surah Ar-Rum. Dia baca potongan daripada surah Al-Kahfi. Dia baca semua. Najasyi dengan rahib-rahib ulama-ulama dia ni, bila dengar ayat Quran dibaca oleh Ja'far bin Abi Talib ni, ayat mata darah. Ayat mata darah turun. Allahu Akbar. Tanda kekuasaan Allah sudah main. Okey. Baik. Kemudian dia ni sudah tak puas hati. Amru bin Al-As. Dia kata, tuanku baik-baik. Tuanku ni nampak macam nak kena dengan depa ni. Dia kata baik-baik sikit. Dia kata jangan, depa ni orang pandai cakap. Dia kata baik-baik sikit. Tuanku tanya depa, dia bagi buah menghabis. Tuanku tanya depa, apa depa kata kepada Isa dan kepada mak dia Maryam? Tanya depa. Najasyi pun beralih kepada Ja'far bin Abi Talib. Dia kata, "Madza taqul?" Apa yang hampa kata kepada Isa dan kepada Maryam? Ja'far bin Abi Talib terus petik ayat Quran ayat 16 sampai 22 surah Maryam. Terus, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Maryam." Dan ceritakanlah kisah Maryam yang ada dalam Al-Quran. Allah sebut macam tu. "Idzin tabadzat min ahliha makanan syarqiyah. Fattakhadhat min dunihim hijaba. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Fatamathala laha basharan sawiyya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qala innama ana rasulu rabbik li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Qalat anna yakunu li ghulam walam yamsasni bashar walam aku baghiyya. Qala kadzalika qala rabbuk huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Fahamalathu fantabadhat bihi makanan qasiyya." Tuan-tuan, surah Maryam ni di antara surah yang Allahu Akbar, bila kita dengar dia sedap, tuan-tuan. Ayat tu yang Ja'far baca. Cerita apa? Cerita kata Maryam ni bawa diri dia isolate, dia bawa diri dia pergi duduk satu tempat jauh pada orang. Tiba-tiba satu hari Allah hantar malaikat Jibril pergi jumpa dia. Bila Jibril main, Maryam tengok Jibril, dia takut, dia tak kenal. Ni siapa dia ni? Rupa manusia yang dia tak pernah kenal. Handsome, tampan, masuk main berdiri depan dia. Dia kata, "Aku minta berlindung dengan Allah daripada hang kalau sekiranya hang nak buat tak elok dekat aku." Dia kata. Jawab Jibril, "Innama ana rasulu rabbik." No, aku utusan Tuhan engkau. Li ahabilak ghulaman zakiyah. Aku main nak habang kata hang akan dapat satu anak laki-laki. Maryam bila dengar macam tu, Maryam kata, "Anna yakunu li ghulam walam yamsasni bashar walam aku baghiyah." Maryam kata, macam mana aku nak dapat anak? Aku tak pernah disentuh oleh satu laki-laki pun dalam hidup aku. Dan aku bukan perempuan jahat. Qala kadzalika qala rabbuk huwa alayya hayy. Jawab Jibril, dia kata Allah bagi tahu. Tuhan kata huwa alayya hayy. Bagi aku benda ni kacang ya. Simple aja. Satu orang perempuan tak menikah, tak apa, aku boleh kalau aku nak bagi dia beranak. Aku boleh nak bagi satu anak kepada dia. Supaya benda ni menjadi satu tanda kebesaran aku kepada manusia semua. Lagipun wa kana amran maqdiyah. Ini benda sudah diputuskan oleh Allah nak jadi macam ni. Jibril kata macam tu. Fahamalathu, maka serentak dengan tu Maryam hamil dan akhirnya lahirlah Isa Al-Masih. Baca ayat tu dengan susunan bahasa yang sedap. Najasyi bila dengar ni merambu air mata dia, teriak. Merambu. Rahib-rahib dia, ulama-ulama dia ni merambu air mata bagak teriak. Najasyi terus kata apa? Najasyi kata tidak lain tidak bukan, kamu di atas jalan yang benar. Habis.
Tidak lain tidak bukan, dia kata, maka Najasyi pun percaya kepada apa yang dibawa oleh mereka ni. Okey, dia kata, nama apa? Ja'far. Berapa orang? 80 orang. Duduklah dan deri aku. Di mana hampa nak duduk? Aku bagi lesen besar dekat hampa. Amr bin Al-As macam mana? Pocik. Dia kata, habis kita. Mission kita fail. Okey, dia beralih dekat depan ni, dekat Amr bin Al-As dengan kawan ni. Dia kata, okey, hadiah apa hang bagi kat aku tadi? Ambil balik. Hadiah apa yang hang bawa mai tadi? RM2. Hang bawa mai apa tadi? Makanan macam-macam, rempah ratus, semua ni ambil balik. Aku tak jalan dengan benda-benda macam ni. Bahkan aku nak abang dekat hangpa, depa ni orang yang betul, depa mengikut Nabi yang betul. Kejadian inilah yang menyebabkan Amr bin Al-As ni dia jadi goyang, dia jadi kacau. Satu raja besar boleh terima apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Siapalah dia nak menolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni? Dia balik ni dengan kepala duk fikir benda-benda macam ni. Dan akhirnya Amr bin Al-As ini masuk Islam. Tentu ada satu hadis lagi panjang, tapi dah dekat pukul 10, tak boleh lah abang. Satu hadis lagi panjang ni cerita Amr bin Al-As ni masa dia dekat nak mati. Dia beralih menghadap dinding. Balik ni orang duk mai jumpa, dia tak mau tengok, dia duk beralih menghadap dinding, duk teriak. Ni Amr bin Al-As ni. Anak dia Abdullah bin Amr bin Al-As, juga sahabat Nabi yang hebat. Banyak riwayat hadis. Anak dia kata dekat dia, tu yang kata tak mau cerita panjang tu. Anak dia kata dekat dia, anak dia kata apa? Dia kata, ayah, awak ayah ni kawan-kawan duk main ni, awak ayah tak mau tengok. Dia kata, aku duk teringat aku melalui 3 fasa dalam hidup aku. Fasa yang pertama, dia kata, aku benci dekat Muhammad ni, sampai kalaulah aku jumpa Muhammad masa tu, masa aku benci tu, laqataltu, aku bunuh dia. Itu fasa pertama. Aku masuk fasa kedua, aku jadi orang Islam. Dia kata, tidak ada orang lain yang aku paling sayang dalam hidup aku melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa dah dalam hati aku, dalam hidup aku yang aku sayang melainkan Muhammad ni lah yang aku paling sayang. Itu fasa 2. Dan fasa ketiga, dia kata aku dilantik untuk menjadi gubernur. Dia jadi gubernur. Aku takut, dia kata, aku mati dalam keadaan duk memikul amanah ni. Dia kata. 3 fasa dalam hidup dia menyebabkan dia ni dekat nak mati ni, dia jadi macam tu, tuan-tuan. Dia fikir ni habis ni, zaman dulu dia macam mana. Dia takut dengan apa yang jadi dekat dia. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita akan masuk tajuk akan datang, kelebihan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita akan next kuliah. Tuan baik-baik lah ni doa ada Jumadil berapa? Bulan depan, bulan 3. Bulan lagi 1, bulan 4, bulan 5 puasa dah. Ya Allahu Akbar. Masa, tuan-tuan tengok masa. Masa baru kuliah, baru mula aja. Nak cuti pula lah. Bulan 5, tuan-tuan. Bulan 5, Ramadan dah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Masa duk jalan ni. Masa duk jalan. Yang paling takut dalam cerita masa jalan ni apa, tuan-tuan? Paling takut ni. Cukupkah bekalan kita? Kalau kata Allah kata, okay, time's up. Hang dah sampai masa. Ni, masa macam ni punya duk laju, kita pun duk masa tak dah nak buat banyak kebaikan. Tentu Tuhan kata time's up. Hang punya time dah habis. Tuan-tuan, bolehkah kita nak balik menghadap Allah dalam keadaan macam tu? Bolehkah? Jadi yang takut tentang masa ni. Okey. So kuliah akan datang insya-Allah kelebihan Nabi Ibrahim. Tuan-tuan heran tak heran? 25 rasul duk ada, 25 rasul. Kita bila semayang, kita tahiyat, kita selawat Ibrahimiyah. Kita selawat Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Sebab tak sebut Adam, Idris, Nuh sampai Isa, tak sebut. Ibrahim tu yang disebut. Apa istimewa Ibrahim ini? Tu kuliah akan datang. Okey. Apa jasa Nabi Ibrahim ni? Apa jasa dia? Bagi orang yang pergi Mekah, tuan-tuan, ibadat haji tu berkait rapat dengan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Sa'i, Safa, Marwah, Kaabah tu seketui. Siapa yang
meletak batu asas pembinaan. Semua ni sangkut dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad sendiri kata apa? Kalau hampa nak tahu muka Nabi Ibrahim, hampa tengok aku, muka aku macam dia. Allahu Akbar. Kita nanti tengok. Yang kedua, dah gezek bulan lepas, tak dah baca. InsyaAllah bulan depan kita cuba baca. Sumpah untuk defense diri. Sumpah untuk defense diri. Orang tuduh kita dengan tuduhan-tuduhan yang sangat dahsyat. Kita dah masuk, bercara duk jalan, kita nak ambil lagi satu option, kita main Masjid Abdullah Fahim sumpah. Kata kita tak buat. Adakah macam ni punya benda berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita akan tengok dalam bentuk hadis dia. Adakah macam ni sahabat bersumpah di masjid? Dalam zaman dulu, dalam masyarakat kita ni, zaman dulu wallahu a'lam betul tak betul, orang duk cerita dulu. Saya ada kuliah di Masjid Sungai Rambai, Bukit Tajam dulu. Saya ada kuliah di situ, baca bab jemaat di situ. Pengurusi masjid masa tu, dia kata kat saya, dia kata, Ustaz, masjid ni jadi sekali, dia kata. Saya masa tu AJK lah, dia kata. Depan ni 2 orang zaman dulu nak pergi haji, duit nak simpan dulu pos office, simpan duit pos office dulu, pejabat pos dulu. Budak-budak ni duk beli stamp, duk tempel, kira simpan duit kan dulu. Jadi dia tak percaya pos office ni, tak percaya. So dia duk simpan duit bawah bantai di rumah dia. Bila dia nak pergi haji zaman kapal ayam dulu ni, dia pergi jumpa kawan yang dia percaya. Hang tolong jaga duit aku boleh tak? Berapa ribu ni aku nak pergi Mekah. Aku balik esok pergi balik. Kata okey tak apa. Pergi. Balik mai. Jumpa kau ni nak minta balik duit. Dia tanya duit apa? Duit apa pula? Duit aku bagi hang tolong jagalah. Bila hang bagi? Jangan nak melawak aku tu, dia dah. Duit banyak ribu ni. Dah duit apa? Akhirnya jadi bergaduh. Pergi jumpa tu imam masjid Sungai Rambai, dekat Kelang Pil Cikiteng Cap Burung Raja Wali dan Menara Kuil. Pergi jumpa tu imam. Zaman tu imam kata apa, aku pun tak macam nak selesai apa punya masalah ni. Suruh sumpah dekat mihrab imam. Sumpah. Gang Quran pula lagi junjung. Kan? Kita nanti tengoklah bulan depan ni adakah macam tu punya ritual ada dalam agama. Saya sumpah, saya bagi duit kat dia sekian-sekian banyak. Dia ni pun pegang Quran juga, kata saya sumpah tu saya tak ambil duit sekupang pun daripada dia ni. Jadi macam tu. Yang confirmnya seorang mesti bohongnya. Sama ada kawan hak kata dia bagi duit tu bohong, atau kawan hak kata dia tak terima duit bohong. Salah seorang mesti bohong. Cuma dua-dua berani sumpah. Berani. Kan? Walaupun dia jantina lain, dia pergi pakai belagu, dia berani. Ni nak habangnya tu. Dia ni orang yang berani ni, dia berani. Dia tak kisah. Keberanian dia tu. Sumpah. Tu imam pun telah elok. Dua orang bersumpah ni, aku tak tahu orang ni macam mana. Pengurusi masjid masa tu lah cerita. Keluar ustaz, dia kata, cuaca cerah ni, terang benderang cerah ni. Kawan hak ambil duit ni, hak kata dia tak ambil duit ni, saruk kasut sebelah kaki ustaz, dia kata panah lintang mai. Pang, kata kena, jatuh tergedi-gedi mati di tangga masjid, kata. Tu kira macam mana ustaz tu? Saya tahu wallahu alam, saya tak tahu. Allah dia nak tunjuk bila dia, itu Allah punya hal. Ada orang buat sumpah apa semua bohong, tapi tak dia apa. Ada juga. Ada orang buat Allah bagi jadi sesuatu kat dia. Ini Allah punya kerja. Nah, muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Persoalannya yang kita nak baca esok, ada tak ada berlaku zaman Nabi macam ni punya sumpah? Pergi di masjid sumpah kata ada tak ada? Kemudian kita akan selit masuk bulan depan kisah li'an yang berlaku zaman Nabi. Li'an ni apa tuan-tuan? Sumpah laknat. Berlaku pada zaman Nabi. Satu orang nama Uwaimir bin Al-Ajlani. Dia pergi kerja, balik kerja, buka pintu rumah,
ada laki-laki lain tengah duk buat projek dengan bini dia. Dia witness, dia melihat benda ni. Ketak dia. Dia pergi jumpa kawan-kawan, sahabat-sahabat lain. Dia kata, apa aku patut buat? Dia kata, orang lain duk atas badan bini aku, adakah boleh aku bunuh mereka ni? Dia tanya Nabi. Ini kita akan baca bulan depan. Apa kesudahan kepada kisah Uwaimir Al-Ajlani ini? Apa kesudahan dia? Dia panggil benda tu sumpah li'an. Baik. Kemudian kita akan tengok lagi satu akan datang ni dia akan cerita tentang ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan kita budak-budak lu tanya, hang baca juih apa dah? Dia baca Quran. Hang baca juih apa dah? Ni dah naik lan tanalu kan kita lu lan tanalu. Apa lan tanalu? Hang baca apa? Aku tilka. Takkan lupa kot kita budak-budak dulu kan, macam tu lah. Kita tilka lan tanalu tilka kan. Masa tu ada daripada petua kata kalau anjing mai apa? Dulu dia cerita lah. Alam tarakai fa fa'ala rabb. Jangan duk lajak kata. Kalau hang rabb buka dia pamang. Rabb bagi tutup mulut dia kata anjing tak gigit kita. Dulu punya petua macam tu. Kita ni pun percaya tak kira ni balik mengaji Quran anjing ligal alam tarakai fa fa'ala rabb dia duk ligal juga apa cerita ni? Kan? Ini zaman dulu. Jadi cerita ayat lan tanalu ni, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Turun ayat tu. Tuhan kata apa? Hang tak dianggap buat baik selagi mana hang tak infak benda hang paling sayang. Takkan duk bagi RM10, RM50, RM1000 kat orang ni tak iri. Kalau faham pada ayat tu, tak iri apa? Sampai kita ni sampai satu tahap hak kita paling sayang tu kita boleh bagi kat orang. Yang tu baru dia anggap kebaikan. Bila turun ayat ni, Nabi baca lagu tu, satu sahabat ni nama Abu Talha. Abu Talha ni bila dengar Allah dia kata, jadi hak aku duk bagi sikit sebanyak selama ni tak iri apa mana. Cerita dia aku mau buat macam ni ya. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, tidak ada benda yang paling saya sayang dalam dunia ni melainkan inilah kebun kurma ni. Kebun kurma tu tak mana tuan-tuan? Tu kawasan laman Masjid Nabawi tu. Kalau kita mai daripada Dar Taibah, daripada arah sinilah Dallah Taibah, daripada Concord, daripada apa nak pergi ke Masjid Nabawi tu, dataran masjid tu, itu semua kebun kurma Abu Talhah dulu. Dalam kebun kurma tu pula ada pula satu telaga. Dia panggil Bayruha. Dalam hadis sebut Bayruha. Ada orang sebut Bi'ruha. Bi'ru telaga. Bi'ruha. Di mana lokasi tu yang kata Bi'ruha tu? Sampai hari ini kerajaan Saudi dalam masjid dia mark tempat tu sebagai kenangan Abu Talhah dengan ayat lan tanalul birra. Ayat ni. Okey, kita nanti baca hadis tentang ni pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Jadi bila macam tu punya gezek, jangan tak mai bulan depan. Kecuali kalau ustaz yang tak mai, itu cerita lain. Kan? Kalau tak mai, jangan buat tak mai. Mai kita dengar tuan-tuan, seronok tuan-tuan. Khazanah ilmu Islam ni, Quran, hadis ni tuan-tuan. Kalau kita digest, kita hadam dengan cara yang betul. Allahu Akbar tuan-tuan. Dia menjadi satu inspirasi. Dia boleh nak motivate kita untuk kita beramal dengan agama kita dengan cara yang betul. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Ngam-ngam ke 10. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.